Ini dia dakwa siapa ikut Wahabi salah. Tahu? Memanglah kita bodoh, kita percaya. Angguk dah kau tak tahu apa makna salaf. Kena faham dulu. Salaf ini golongan yang hidup 300 tahun sampai zaman Nabi. Orang yang hidup, lahirnya, hidupnya tak lebih dari 300 tahun hijrah. Sekarang 1445. Salaf ini 300 ke bawah. Siapa 300 ke bawah? Imam mazhab 4 lah, tu salaf. Kalau kita duk mu mazhab mana ikut? Syafi'i. Imam kita ikut sekarang seluruh dunia imam salaf. Kita ni ikut ulama salaf. Kita lah salaf. Imam Hanafi lahir tahun berapa? 80 hijrah. Siapa dah lagi 300? Dah salaf lah tu. Imam Maliki tahun 93 hijrah. Salaf. Imam Syafi'i lahir 150 hijrah. Salaf. Imam Hanbali lahir 163 hijrah. Salaf. Hak baru ni orang duduk viral. Imam Abu Hasan Asy'ari, mazhab Asy'ariyah. Imam Asy'ari tu salaf. Lahir tahun 180 hijrah. Salaf 280. Wahabi ni Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1200 hijrah. Bukan salah. Baru 200 tahun lepas zaman Belanda menjajah Indonesia. 1202 hijrah. Kalau masih 1792. Wahabi tu moden. Salah ni Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hadis. Itu semua salah mah. Imam Bukhari salah, Imam Muslim salah, Imam Abu Daud, Imam ulama salah, Imam Ibnu Majah salah, Imam Tirmizi salah, Imam Nasa'i salah. Tengok tarikh tu. Imam Bukhari 194 hijrah. Salah tak? Salah tu salah. Imam Abu Daud 202 hijrah. Salah. Imam Muslim 204 hijrah. Salah. Imam Ibnu Majah 204 hijrah juga. Salah. Imam Tirmizi 209. Salah. Imam Nasa'i 254. Salah. Tu imam salafi dia panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ustaz Azhar Idrus yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ustaz Idrus masuk juga dalam mereka yang memfitnahkan Wahbi, bahawa Wahbi adalah bukan golongan salaf. Sebenarnya Ustaz Azhar Idrus gagal faham atau kurang faham tentang istilah salaf dalam Islam. Salaf dalam Islam, saya dapati bahawa Ustaz Azhar Idrus hanya faham salaf satu bahagian yang pertama, tetapi satu bahagian yang kedua Ustaz Azhar Idrus gagal faham atau tidak faham. Ini satu masalah. Dia akan masuk dalam golongan yang membawa fitnah dan sebab menyebabkan umat Islam lari daripada Wahbi yang mereka berjuang untuk mengikut Al-Quran dan Sunnah, aqidatan wa ibadatan dan syariah. Ustaz Azhar Idrus dia faham mengikut hadis, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Maksudnya lebih baik kurun ialah kurun aku, kemudian kurun mereka yang selepas aku, kurun yang kedua, juga kurun yang ketiga adalah selepas aku. Hadis ini telah memberikan penjelasan bahawa kurun yang lebih baik ialah kurun Rasulullah, dan kurun yang selepas Rasulullah, selepas kurun yang kedua maknanya dalam kurun yang kedua, juga kurun yang ketiga. Maknanya 300 tahun ini adalah satu kurun yang lebih baik daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik bermaknanya, tetapi kurun bahagi kepada dua bahagian. Apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Azhar Idrus, bahawa kurun itu adalah maknanya salaf itu adalah 3 kurun ke bawah. Itu adalah manusia. Tiga kurun ke bawah adalah kurun mereka yang ada pada zaman Rasulullah, khulafa, sahabah, tabi'in dan tabi'in hingga 300 tahun. Itu dinamakan salaf zaman dan salaf agama. Tetapi saya ingin memberitahu kepada Ustaz Idrus, apa yang dia telah memberikan penjelasan bahawa salaf zaman, apa yang dia memberikan penjelasan itu adalah betul, adalah
betul. Seperti mana dia memberi penjelasan bahawa dalam 3 kurun yang seperti mana hadis Rasulullah memberi penjelasan adalah dia memberikan penjelasan itu betul. Seperti Imam Syafi'i, dia kata Imam Syafi'i beranak pada tahun 150, meninggal dalam tahun 204. Dijelaskan oleh Ustaz Azhar Idrus. Hanya dia dapat memberikan penjelasan satu daripadanya. Maknanya salaf dibahagikan kepada 2 bahagian. Tetapi Ustaz Azhar Idrus telah memberikan penjelasan tentang masa. Maknanya 3 kurun ke bawah. 3 kurun ke bawah. Maknanya daripada kurun Rasulullah sampai 3 kurun selepas Rasulullah, Ustaz Idrus faham bahawa itulah dinamakan salaf. Ini maknanya dikirakan zaman. 3 kurun ke bawah. Maknanya zaman itu dinamakan zaman manusia dalam 3 kurun ke bawah. Itu dinamakan adalah zaman salaf. Bermakna pada zaman Rasulullah hingga selepas daripada kurun Rasulullah 2 kurun lagi, mana semuanya 3 kurun yang Rasulullah telah memberi penjelasan bahawa 3 kurun itu adalah daripada kurun Rasulullah sampai akhir kurun yang ketiga, bermaknanya kurun yang lebih baik. Ini maknanya adalah masa dan kurun. Apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Azhar Idrus tentang masalah 3 kurun adalah betul. Tetapi Ustaz Idrus telah gagal atau tidak faham tentang masalah salaf dalam Islam. Salaf dan khalaf dalam Islam, saya akan meringkaskan, insyaAllah. Semoga saudara kita faham tentang masalah salaf dan khalaf. Salaf dan khalaf saya akan membagikannya kepada 3 bahagian. Bermaknanya salaf itu bukan zamannya 3 kurun sahaja, juga kurun-kurun yang lain selepas 3 kurun juga dinamakan salaf. Masalah ini saya akan membagikan kepada 3 bahagian. Semoga mudah faham untuk saudara kita yang lain. Yang pertama, salaf zaman juga salaf Islam. Itu satu. Salaf zaman dan salaf Islam ini adalah dalam 3 kurun yang Rasulullah telah memberikan penjelasan khairul kurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. 3 kurun ini dinamakan salaf zaman dan salaf Islam. Satu. Dua adalah khalaf zaman tetapi salaf Islam. Ini yang kedua. Khalaf zaman tetapi salaf Islam. Ini masalah grup yang kedua. Grup yang ketiga, golongan yang ketiga, khalaf zaman dan khalaf Islam. InsyaAllah saya akan memberikan penjelasan dalam masalah ini, insyaAllah. Apa benda? Apa dia maksud salaf zaman dan salaf Islam? Maknanya salaf zaman seperti pada zaman Rasulullah, khulafa sahabah, tabi'in, tabi'in, mereka dalam 3 kurun. Itu maknanya mereka itu adalah salaf dalam zaman salaf. Dalam pada itu juga dia salaf dalam Islam. Bermaknanya berakidah mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ibadat mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Syariat mereka melaksanakan undang Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah. Inilah 3 kurun yang daripada zaman Rasulullah sampai ke 3 kurun yang ketiga dan hujung kurun yang ketiga. Mereka ini dinamakan ahli salaf zaman dan salaf Islam. Bermaknanya mereka beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan sahaja dia salaf pada zaman dalam 3 kurun, dalam pada itu juga dia salaf dalam iman mereka kepada Al-Quran dan Sunnah sebiji. Juga mereka salaf dalam beribadat mengikut Al-Quran dan Sunnah sebiji. Dan juga mereka melaksanakan syariat Allah untuk menyelamatkan individu, masyarakat, negara, ekonomi, sosial, politik, sains, teknologi dan sebagainya. Mereka inilah dinamakan salaf. Agama mereka pun salaf dan mereka berada di zaman salaf juga. Ini dia bagi salaf piu, salaf zaman dan salaf akidah, ibadah dan syariah. Penjelasan kepada kumpulan yang kedua. Mereka ini adalah khalaf zaman tetapi mereka ini adalah salaf Islam.
Maknanya mereka salaf Islam bermakna mereka akidah mereka iman kepada Al-Quran dan Sunnah sebiji. Juga ibadat mereka mengikut Al-Quran dan Sunnah sebiji. Juga syariat mereka melaksanakan undang Allah untuk menyelamatkan akidah, juga menyelamatkan nyawa dan anggota manusia, juga menyelamatkan harta benda manusia, juga mereka telah menyelamatkan keturunan dan maruah manusia, juga mereka telah melaksanakan undang Allah untuk menyelamatkan akal pemikiran manusia. Mereka ini walaupun mereka berada di zaman khalaf, tetapi akidah mereka, ibadat mereka, syariat mereka mengikut Al-Quran dan Sunnah, bermaknanya mereka ini salaf dalam Islam. Seperti mana Wahbi yang difitnahkan oleh Ustaz Azhar Idrus tadi. Wahbi masuk dalam khalaf, dia khalaf zaman, tetapi apabila dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, akidah mereka mengikut Al-Quran dan Sunnah, ibadat mereka mengikut Al-Quran dan Sunnah, juga mereka melaksanakan syariat Allah, undang-undang Allah yang ada dalam Al-Quran, mereka inilah dinamakan salaf. Walaupun mereka ada di zaman khalaf, tetapi akidah mereka, ibadat mereka, syariat mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bermaknanya mereka ini salaf dalam akidah mereka, dalam ibadat mereka, dan juga dalam pelaksanaan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahbi dinamakan salaf kerana mereka ini, kerana salaf tidak akan putus pada zaman Rasulullah saja. Salaf bermakna, saya ingin penjelasan. Salaf start permulaan daripada zaman Rasulullah sampai ke hari kiamat, itu salaf. Tetapi zaman mereka yang berada di zaman kurun yang ketiga, mereka itu salaf zaman dan salaf akidah. Mereka lah Wahbi misalnya grup yang kedua adalah khalaf zaman, tetapi akidah mereka mengikut Al-Quran dan Sunnah, ibadat mereka mengikut Al-Quran Sunnah, juga syariat mereka mengikut Al-Quran dan Sunnah, bermaknanya Wahbi pun salaf juga. InsyaAllah sudah faham insyaAllah. Kita kepada grup yang ketiga atau gulungan yang ketiga. Gulungan yang ketiga adalah mereka ini khalaf zaman, mereka di zaman khalaf lepas daripada 300 tahun khalaf, tetapi akidah mereka khalaf juga. Mereka tidak ikut Al-Quran dan Sunnah. Akidah mereka tidak ikut Al-Quran Sunnah, ibadat mereka tidak ikut Al-Quran Sunnah, syariat mereka tidak melaksanakan undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini dinamakan khalaf zaman dan khalaf akidah. Mereka ini kalau silap langkah, mereka akan jadi gulungan keluar daripada Islam kerana khalaf zaman dan khalaf akidah. Di sini saya ingin sentuh sedikit insyaAllah tentang masalah akidah Asy'ariyah. Saya ingin meringkaskan apa yang saya memberikan penjelasan tadi, semoga senang faham insyaAllah. Salaf dibahagikan kepada dua bahagian, salaf zaman dan salaf akidah. Yang kedua, khalaf zaman tetapi salaf akidah. Gulungan yang ketiga, khalaf zaman juga khalaf akidah. Bermaknanya salaf tidak putus disebabkan kurun dan masa. Start daripada zaman Rasulullah, salaf start daripada zaman khulafah sahabah hingga ke hari kiamat. Dalam Islam terus salaf terus sampai ke hari kiamat. Di zaman manapun, walaupun hari ini, besok kiamat pun, seandainya hari ini ada umat Islam yang iman kepada akidah mereka ikut Al-Quran dan Sunnah, ibadat mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah, juga syariat mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia tetap menjadikan salaf. Walaupun dia pada zaman hujung dunia, hampir hari kiamat pun dia tetap jadi salaf. Itu salaf. Kita kembali kepada apa yang telah diberikan penjelasan oleh Ustaz Azhar Idrus. Dia kata Abu Hasan Al-Asy'ari beranak pada tahun 260. Dia wafat atau dia meninggal dunia pada tahun 324. Ini dinamakan ulama khalaf, bukan salaf kerana tarikh dia mati pada tahun 324. Sudah keluar daripada kurun yang ketiga. Dalam pada itu, Abu Hasan Asy'ari juga telah menciptakan akidah yang lain.
Walaupun sejarahnya Abu Hasan Asy'ari telah lari putih mata kembali kepada iman semua kepada sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Maknanya akidah Abu Hasan Asy'ari yang sebenarnya mereka telah kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Akidah dia juga ibadat dia telah kembali kepada Al-Quran dan sunnah, juga syariat dia telah kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Itu dia. Tetapi akidah Abu Hasan Asy'ari ketika dia belum kembali kepada salaf, golongan mana tak tahu yang menghidupkan akidah Asy'ariyah. Saya rasa tidak ada yang lain. Mereka musuh Islam yang telah menghidupkan akidah Asy'ariyah ketika sebelum Abu Hasan Asy'ari kembali ke pangkal jalan Islam. Kenapa? Kerana mereka ini adalah tidak mau kembali seperti mana Abu Hasan Al-Asy'ari telah kembali ke pangkal jalan. Dalam pada itu mereka ini adalah mereka golongan yang menciptakan akidah Asy'ariyah yang iman kepada 20 sifat. Ini adalah satu saya memberikan mereka yang menciptakan akidah Asy'ariyah ini dan menunjukkan kepada umat Islam di dunia, bermaknanya mereka inilah musuh Islam dalam selimut. Kerana mereka tidak kembali kepada Abu Hasan Asy'ari sendiri, juga mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaknanya mereka tidak kembali kepada akidah yang mengandungi dalam Al-Quran. Dalam pada itu mereka fitnah bahawa akidah yang mengandungi dalam Al-Quran seperti tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat, itu dia kata itu tauhid orang Wahbi dan tauhid 3 serangkai yang tak betul dan sesat. Ini satu fitnah daripada golongan musuh Islam yang menunjukkan akidah sifat 20 kepada umat Islam semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Untuk memberikan penjelasan kepada Ustaz Azhar Idrus tentang Wahabi, dia kata Wahbi adalah zahir atau beranak pada tahun 1202, maknanya zaman khalaf. Ya, betul. Tetapi Wahbi adalah akidah mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ibadat mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebiji, juga syariat mereka telah melaksanakan undang Allah sebiji dalam Al-Quran dan Sunnah. Bermaknanya Wahabi adalah salaf, akidah mereka salaf, ibadat mereka salaf, juga melaksanakan syariat Allah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Bermaknanya mereka adalah masuk dalam golongan salaf akidah, ibadah dan syariah, walaupun dia ada pada zaman khalaf, ialah pada tahun 1202. Ini saya ingin memberikan penjelasan yang jelas. Sebab apa? Sebab salaf adalah start daripada zaman Rasulullah sampai hari kiamat tidak putus. Itu salaf. Kenapa? Sesiapa saja yang mengaku bahawa dia seorang Islam dan dia berakidah mengikut Al-Quran dan Sunnah sebiji, juga dia beribadat mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebiji, juga dia melaksanakan syariat Allah untuk menyelamatkan negara, ekonomi, sosial, politik, sains, teknologi dan sebagainya, itulah dinamakan salaf. Walaupun pada zaman khalaf, insyaAllah saya rasa sudah jelas. Untuk memberikan penjelasan tentang akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah bukan akidah salaf. Pengikut akidah Abu Hasan Asy'ari dan Maturidiyah juga bukan pada zaman salaf. Bermaknanya mereka ini adalah khalaf zaman dan khalaf akidah. Adakah mereka ini sesat? Ya, memang sesat. Kalau mereka orang ikhlas, mereka iman kepada Allah dan Rasul, mereka mesti kembali akidah mereka kepada akidah yang mengandungi dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulafa dan sahabat. Tetapi mereka tidak, bahkan mereka memfitnah bahawa akidah Rasulullah, akidah khulafa, sahabat, akidah yang mengandungi dalam Al-Quran itu adalah akidah yang tak betul. Dia fitnah bahawa itu akidah Wahabi dan akidah sesat tak betul dan sebagainya. Ini satu jenayah. Tujuan mereka apabila mereka telah memfitnahkan akidah yang mengandungi dalam Al-Quran seperti tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat, bahawa tauhid itu adalah bukan tauhid Islam yang betul. Dia fitnah bahawa itu tauhid siapa? Tauhid Wahabi, dia kata. Tengok. Sedangkan itu dalam Al-Quran, dia berani fitnah bahawa itu tauhid orang Wahabi. Sedangkan Allah sendiri yang telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran, tauhid al-rububiyah sahaja. Setelah saya buat kajian, saya dapati dalil tauhid al-rububiyah
uluhiyah dalam Al-Quran sampai 673 ayat Al-Quran. Mereka berani menafi bahawa itu akidah Wahbi dan sebagainya. Tengok. Juga setelah saya berkajian dalam Al-Quran dapati tauhid al-uluhiyah ada dalil dalam Al-Quran sampai 2641 dalil dalam Al-Quran. Mereka berani berfitnah bahawa itu akidah Wahbi. Dia kata tak betul. Tengok, dia khianat. Juga saya telah berkajian dalam Al-Quran dapati bahawa tauhid asma'u was sifat dalil dalam Al-Quran ada 687 ayat dalam Al-Quran. Golongan Asy'ariyah, Khalaf Asy'ariyah dan Khalaf zaman dan ini mereka telah memfitnah bahawa akidah itu akidah Wahbi tak betul. Wahbi membagikan tauhid kepada 3 tauhid. Itu bukan Wahbi membagikan. Itu Allah sendiri telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran itu ada 3 jenis tauhid Allah, bukan Wahbi. Hanya Wahbi bagi tahu kepada kita, ulama mereka yang ikhlas, ulama mereka ingin kita senang, dia bagi tahu bahawa tauhid dalam Al-Quran itu ada 3 tauhid, ialah tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Tetapi golongan Asy'ariyah mereka main taktik kotor. Mereka cuba menutupkan umat Islam dengan kembali kepada tauhid yang mengandungnya dalam Al-Quran dan juga dengan kembali kepada akidah Rasulullah, khulafa, sahabah, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ini satu jenayah dalam Asy'ariyah. Khalaf akidah, khalaf zaman, khalaf akidah, maknanya tidak berkaitan langsung dengan salaf akidah dan salaf ibadah, juga salaf syariat. Dalam pada itu mereka berani menafikan semua. Dikata akidah mereka lah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana dalil? Adakah ada dalil dalam Al-Quran kamu boleh mengaku bahawa akidah kamu yang iman daripada sifat 20 itu sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada dalil Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Kalau tiada, kamu kembali sekarang iman kepada semua sifat Allah. Allah tidak akan rela kepada kamu iman kepada separuh daripada sifat Allah atau sebahagian daripada sifat Allah. Seperti mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dalam suratul Baqarah ayat 85. Maksudnya, apakah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab ialah Al-Quran dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat. Mereka akan dikembalikan kepada siksa yang amat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu berbuat. Ini sudah jelas. Allah telah menghukumkan sendiri. Nanti mereka ada yang khianat. Dia kata, saya yang mengkafirkan orang Asy'ariyah. Bukan. Apabila Asy'ariyah tidak kembali ke pangkal jalan, dia iman hanya sifat 20. Memang sifat 20 itu adalah sifat Allah. Betul. Tidak salah. Tetapi apabila mereka iman hanya sifat 20, sifat yang lain mereka cuba main tik-tik untuk menipu umat Islam. Akhirnya umat Islam ingkar dengan sifat-sifat Allah yang lain daripada sifat 20. Ini satu jenayah menyebabkan umat Islam semenjak 1000 tahun sampai sekarang dalam akidah yang sesat. Mengapa saya kata sesat? Ya, sifat 20 tidak salah. Tetapi kalau iman hanya 20, Allah telah beritahu kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Adakah kamu iman kepada sebahagian daripada Alkitab, Al-Quran, dan kamu kufur sebahagian yang lain? Apakah balasan untuk mereka yang berbuat demikian daripada kamu melainkan mereka hina di dunia dan pada hari kiamat dikembalikan mereka kepada asyaddul 'azab, dan Allah tidak akan lalai dengan apa yang kamu lakukan. Ini sudah jelas. Bukan saya yang mengkafirkan, bukan saya yang memasukkan mereka ke dalam neraka, tapi Allah telah memberikan penjelasan. Sebab itu untuk menyelesaikan masalah umat yang sudah sesat 1000 tahun sampai sekarang tu, mereka mesti kembali iman kepada semua sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Kalau tidak, mereka tetap menjadikan golongan yang iman kepada separuh daripada sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran, dan mereka
kufur separuh daripada sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Kemungkinan ada di antara Asy'ariyah yang pintar dalam penipuan. Dia kata, bukan kita tak iman semua, kita iman semua, tetapi dia bohong umat Islam semenjak 1000 tahun. Dia kata tak boleh iman sifat summastawa alal ars. Dia kata tak boleh iman tu. Kalau iman Allah bersemayam macam dia, tengok dia main. Dia khianat. Kalau kita tanya dia, kamu ada aras seperti Allah ke? Aras Allah 8 orang malaikat menjunjung. Tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 peta langit dan bumi. Seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan malaikat di penjuru langit dan mereka menjunjung aras Tuhan kamu. 8 orang malaikat menjunjung aras Tuhan kamu, wahai Muhammad. Sebab ada aras macam Allah. Sebab itulah mereka ni menipu semoga umat Islam dengan iman. Apabila tak iman, masuk dalam bab kamu iman separuh dan kufur separuh. Allah akan menghinakan kamu di dunia, dan pada hari akhirat Allah akan memasukkan kamu kepada ke Jahannam asyaddul azab. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lalai dengan apa yang kamu lakukan. Tengok, jelas kan? Jelas. Pada itu mereka menipukan umat Islam semoga dengan iman sifat-sifat Allah yang lain dia bersifat 20 seperti tangan Allah, mata Allah, muka Allah, kaki Allah, tapak kaki Allah, jari Allah. Allah bersama di atas, arahnya ada arah di atas. Mereka boleh menipu sampai umat Islam kufur dengan sebahagian daripada sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Tengok kan? Tengok, inilah taktik mereka. Dia menipu. Lepas tu dia gunakan taktik kotor adalah dia bawa takwil sifat Allah. Adakah Rasulullah takwil sifat Allah? Tak ada. Ada dalil daripada Rasulullah kau suka buat takwil dan sifat Allah tu daripada jenis mutasyabihat. Dan sifat Allah tidak sama dengan siapapun. Allah sendiri telah membersihkannya, bersih yang paling bersih sekali. Sebab tu Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah telah membersih dah. Sifat dan zat Allah tidak dalam gulungan mutasyabihat dengan siapapun, tak ada. Kerana Allah sendiri telah membersihkannya. Tetapi mereka golongan Asy'ariyah cuba menghancurkan akidah umat Islam. Semoga umat Islam jangan iman kepada sifat yang lain, hanya iman kepada sifat 20. Tengok, dalam sifat 20 juga dia menipu dalam tu. Dia kata wujud tidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Dia kata sifat yang keempat tu, dia kata Allah tu tidak sama dengan benda yang baru. Apabila Allah kata aku bersemayam di atas aras, dia kata tak boleh. Kalau sembahyang macam dia, Allah dia kata kalau sembahyang macam manusia, ada tempat, ada arah seperti dia. Saya nak tanya dia, kamu ada tempat seperti Allah tu? Kalau tiada, kamu mesti taubat segera, iman kepada semua sifat Allah. Kalau tidak, kamu akan jadi kafir. Dan dia kata kalau Allah bersemayam di atas aras di atas, dia kata ada arah macam manusia. Saya tanya dia, kamu ada arah macam Allah tu? Arah Allah dia dari bumi sampai ke bawah aras saja perjalanan kaki. Menurut hadis Rasulullah, perjalanannya 8,000 tahun daripada bumi sampai ke bawah aras tu. 8,000 tahun. Kamu boleh jalan macam tu ke? Arah kamu macam arah Allah tu? Tiada. Apabila tiada, kamu mesti taubat segera, kembali ke pangkal jalan. Jangan duk main-main, nanti kamu mati sebelum kamu taubat. Ingat juga mereka yang mendidik umat Islam yang lain. Kamu mesti ingat, bukan main-main. Kamu mesti kembali segera, taubat, istiharkan, kamu tinggalkan akidah Asy'ariyah dan iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran, dan tinggalkan taktik kotor, tak takwil. Kamu cuba mentakwilkan sifat Allah. Adakah Rasulullah takwil? Kalau kamu takwil, kamu cuba menghinakan Allah. Contohnya, kamu yang kata tangan dengan kata tangan, takwil kepada apa? Takwil kepada kudrah. Siapa yang kata tangan? Allah. Siapa yang kata kudrah? Kamu kata. Jadi kamu dengan Allah tu siapa yang berpandang? Kamu menghinakan Allah. Allah kata tangan, kamu kata tak. Kamu kata tangan dengan tangan macam kamu. Adakah tangan kamu macam tangan Allah? Tidak. Tangan Allah pada hari kiamat, Allah menggenggam 7 peta langit dan bumi dengan tangan kanannya. Tangan kamu macam Allah ke? Tidak. Di sinilah maknanya, tak perlu cakap banyak. Kamu mesti kembali, kembali ke pangkal jalan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Inilah suruhan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah
wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam suratun Nisa ayat 59. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah, kepada Al-Quran dan Rasul, kepada sunnah Rasulullah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Satu, jenayah puak-puak Asy'ariyah. Yang kedua ialah mereka tafwid. Makna sifat Allah mereka tafwid. Contohnya seperti istawa, dia kata tak tahu makna gapo. Tafwid makna itu kepada Allah, tak tahu makna gapo. Serah makna kepada Allah. Di sini mereka telah melakukan jenayah. Yang pertama, mereka tidak iman mengikut Allah. Yang kedua, mereka fitnah Allah bahawa Allah adalah menurun Al-Quran adalah tiada makna. Dia menentang dengan Allah, atau dia bawa masalah yang jenayah ini ke dalam akidah. Semoga umat Islam lari dengan iman mengikut Allah. Jika ada tafwid, tak serah makna kepada Allah. Mana tafwid itu serah makna kepada Allah. Contohnya, summastawa alal arsh. Allah telah memberikan penjelasan, kemudian Allah bersemayam di atas aras. Dia kata tak tahu mana gapo. Dia tak kata bersemayam. Dia kata kalau kata bersemayam macam dia. Dia kata kalau macam tu, dia kata tak tahu makna. Tafwid makna kepada Allah. Apabila tafwid, mereka telah menghinakan Allah, bahawa Allah menurun Al-Quran tiada makna. Tengok. Dan juga mereka telah menghinakan Rasulullah, khulafah dan sahabat. Rasulullah, khulafah, sahabat tak tahu makna apa. Sedangkan Allah menurunkan Quran dalam bahasa Arab, jadi maknanya orang Arab semua tak tahu makna gapo. Tengok. Istawa, dia kata tak tahu makna gapo istawa. Mereka cuba menghinakan Allah. Sedangkan Allah sendiri telah memberikan penjelasan yang jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonir. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, semoga kamu berakal dan faham dengannya. Tetapi mereka menentang dengan Allah. Inilah taktik puak-puak Asy'ariyah, cuba menyesatkan umat Islam, cuba memisungkan umat Islam dengan iman kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan iman kepada sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka tafwid serah makna kepada Allah, menghinakan Allah bahawa Allah menurunkan Al-Quran tiada makna. Juga mereka telah menghinakan Rasulullah, khulafah, sahabat, bahawa Rasulullah tak faham makna Al-Quran. Tafwid tak makna gapo. Inilah satu kecelakaan yang mereka cuba merusakkan akidah umat Islam. Yang ketiga, mereka cuba membawakan satu idea yang celaka, yang kanat. Dia kata sifat-sifat Allah ada yang perlu tanzih, maknanya membersihkan Allah. Dia menghinakan Allah, bahawa Allah tak pandai bersih sifat Allah, semoga tidak sama dengan manusia. Sebab itu golongan Asy'ariyah cuba menghancurkan akidah umat Islam. Dia kata mesti tanzih sifat Allah. Mereka tanzih macam mana? Mereka membersihkan sifat Allah semoga jangan sama dengan makhluk. Lepas tu dia kata, tengok, dia khianat. Dia kata apa? Dia kata Allah adalah tidak turun dan tidak naik. Tengok. Dia nak kata kalau turun macam manusia, kalau naik macam manusia. Tengok. Dia khianat. Dia kata lagi, dia kata membersihkan Allah. Allah tidak besar dan tidak kecil. Tengok, siap. Kalau dia menafi Allah tidak besar, tu mana sudah jadi kafir. Kerana Allah suruh kamu baca Allahu Akbar, azan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia kata Allah tak besar, tak kecil, tak besar. Inilah tanzih mereka, cuba menghancurkan akidah umat Islam, cuba mengkafirkan umat Islam, semoga jangan iman kepada semua sifat Allah. Lepas tu dia kata, dia bersih lagi, dia kata Allah tidak datang dan tidak pergi. Tengok, dia menafi semua ni. Dia kalau datang macam dia, kalau pergi macam dia membersihkan Allah, cara menghapuskan sifat Allah, menghinakan Allah. Tengok, inilah cara mereka. Dan dia kata Allah itu adalah tidak diam
diam dan tidak bergerak. Tengok, dia masih menyifatkan Allah seperti orang cacat, tak boleh gerak, tak boleh berdiam. Tengok, inilah satu kecelakaan akidah Asy'ariyah yang cuba menghancurkan akidah umat Islam. Sebenarnya Allah telah membersihkan setiap sifat dan zat Allah. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. As-surah ayat 11. Juga Allah telah memberikan penjelasan juga bahawa tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. Dalam pada itu Allah telah larang lagi, jangan kamu menyerupai aku dengan makhluk. Tetapi golongan Asy'ariyah, mereka telah merancang untuk menghancurkan akidah umat Islam. Mereka merancang untuk menyesatkan akidah umat Islam, dan mereka merancang untuk umat Islam kufur dengan sebahagian diri bersifat Allah, yang lain dia bersifat 20. Tengok, ini taktik dia. Allah larang lagi, jangan kamu menyerupai aku dengan makhluk, seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu menyerupai Allah dengan makhluk. Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui apa-apa pun. Inilah perancangan akidah khalaf Asy'ariyah. Seandainya mereka betul-betul mereka orang yang iman kepada Allah dan takut kepada Allah dan tidak bertujuan untuk menipukan umat Islam, mereka ini mesti kembali kepada akidah yang mengandungi dalam Al-Quran. Tapi tidak, mereka datang pada kurun yang keempat, menciptakan akidah yang lain. Dalam pada itu mereka menunjukkan kepada umat Islam seluruh dunia untuk mempelajari akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam pada itu mereka telah menipu bahawa itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, padahal dia tak pernah kembali kepada akidah Rasulullah dan juga tidak pernah kembali kepada akidah khulafa dan sahabah. Sekali habuk dalam pada itu dia fitnah pula akidah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah, bahawa akidah itu adalah akidah Wahabi, akidah tiga serangkai, tak betul, sedangkan semuanya itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Inilah satu peringatan saya kepada saudara saya yang lain, mesti kembali ke pangkal jalan seperti mana Allah telah memberikan penjelasan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum di antara kamu. Dalam pada itu, seandainya kamu ada krisis dalam apa dua masalah, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Seandainya kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini Allah telah memberikan penjelasan kepada kita. Rasulullah telah berpesan kepada kita, taraktu fikum in tamassaktum bihi ma lam tadillu ba'di abada, kitaballahi wa sunnati. Aku telah tinggalkan kepada kamu sekalian sebagai harta warisan. Seandainya kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat sekali-kali, ialah kitaballahi wa sunnati. Inilah satu perkara perlu kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Masalah sifat dan zat Allah, kita mesti iman semua sifat dan zat Allah, dan kita mesti buangkan takwil, buangkan tafwid, buang tanzih, kerana Allah sendiri telah bersihkan sifatnya, bahawa sifatnya tidak sama dengan siapapun. Tidak perlu kamu takwil, tidak perlu kamu tafwid, tidak kamu perlu mentanzihkan Allah, kerana Allah sudah cuci, sudah bersih begitu elok sekali, bersih, amat bersih sekali. Maknanya sifat Allah dan zat Allah tidak sama dengan siapapun, seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Juga firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.